أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita masuk surah baru, surah Al-Qasas. Surah ini dinamakan surah Al-Qasas. Dia ambil daripada perkataan Al-Qasas yang ada dalam surah ini, iaitu pada ayat yang ke-25. Ayat ke-25 ada perkataan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala ia datang kepadanya dan dia menceritakan kepadanya kisah-kisah. Dan tidak ada nama lain. Surah ini tidak ada nama lain melainkan satu nama sahaja, iaitu Al-Qasas. Dan tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan kelebihan khusus surah Al-Qasas. Kemudian surah ini adalah surah Makkiyah. Dan diceritakan bahawa Fairuz Abadi dalam kitabnya Basair Zawi Tamyiz mengatakan ulama sepakat bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Okey, antara intipati surah ini, surah ini ada 84 ayat. 84 ayat. Antara intipati surah ini, pertama menjelaskan kekuasaan dan kebesaran Allah. Menjelaskan kekuasaan dan kebesaran Allah, khususnya dalam membinasakan umat-umat dahulu yang zalim. Walaupun mereka mempunyai kekuatan yang hebat. Yang kedua, peneguhan dan pemantapan akidah dan pegangan orang-orang yang beriman. Dan berita gembira bahawa kesudahan yang baik ialah untuk orang yang beriman.
Dan yang ketiga, intipati surah ni ialah kewajipan setiap orang yang beriman sentiasa merendah diri dan tunduk kepada Allah. Serta mengembalikan segala urusan hidup hanya kepada Allah. Okey, kita tadabbur ayat. Okey, ini antara surah yang bermula dengan huruf. Dia panggil apa? Huruf al-muqatta'ah. Ini ta, sin, mim. Ta, sin, mim. Kenapa hijau pula? Ta, sin, mim dia panggil huruf muqatta'ah. Daripada qata'ah. Apa makna huruf muqatta'ah? Terputus. Lawan dia huruf apa? Huruf munfasil. Mana ada? Muttasilah. Muttasilah bersambung. Jadi huruf muqatta'ah ni ialah huruf yang tidak ada makna. Nampak bersambung tapi sebenar dia terputus. Sebab tu bila dibaca, dia baca huruf demi huruf. Ta, sin, mim. Kan? Itu dia panggil huruf muqatta'ah. Tapi contoh tilka. Itu dia panggil huruf muttasilah. Yang bersambung dan ada makna. Maka sebab itu bila dibaca, dia tak baca berdasarkan huruf. Dia tak baca ta, lam, kaf. Dia baca tilka. Dan makna dia ada makna. Okey? Jadi huruf ta, sin, mim. Sebagaimana dalam surah-surah yang lain. Ha, mim, alif, lam, mim, yasin, qaf. Apa makna dia? Tak ada mana. Mana tahu tak ada mana? Mana kita tahu ta, sin, mim tak ada mana? Sebab Nabi, adakah semua yang Nabi tak bagi tahu bermakna tak ada makna? Hanya Allah yang tahu. Allah tahu apa? Makna ada makna lah. Tapi Allah tahu, kita tak tahu. Ada pendapat pertama, dia kata ta, sin, mim ada makna. Tapi Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Dari mana dalil bahawa ada makna dan Allah saja yang tahu? Dalilnya tak ada. Tak ada dalil. Pendapat kedua, ta, sin, mim huruf dan tak ada makna. Tak ada makna. Dari mana? Apa dalil bahawa ta, sin, mim tak ada makna? Ada dalil? Pun tak ada dalil juga. Habis dari mana kamu tahu tak ada makna? Sebab semua bahasa, bila dia sebut hurufnya, memang tak ada makna. Dia panggil apa? Huruf apa? Hijaiyah. Bahasa Melayu dia panggil apa? Macam ABC lah. A, B, C, D.
I kan. Ada makna tak? Tak ada makna. Sama juga bahasa Arab. Alif, ba, ta, ta. Ada makna? Tak ada. Jadi yang kata ta, si, min tak ada makna sebab semua standard, semua bahasa bila huruf tak ada makna. Jadi tak perlu dalil lah. A, B, C, D ada makna. Kalau A, B, C ada air batu campur. Tapi itu bukan makna, itu ringkasan kan. Okey, timbul soalan. Kalau tak ada makna, macam tak ada faedah. Ada tak mungkin Allah buat sesuatu yang tidak ada faedah? Maha suci Allah. Allah tak akan buat benda yang tidak ada faedah. Macam mana kita nak jawab? Awak kata ta, si, min tak ada makna. Sedangkan kalau tak ada makna, seolah benda tu tak ada faedah. Kalau tak ada faedah, kenapa Allah letak di awal ayat? Jawapannya? Allah sebenarnya semua surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah, sebenarnya Allah nak membuktikan bahawa Quran itu adalah dari sisi Allah. Sebab Al-Quran daripada huruf-huruf, daripada bahasa Arab yang orang musyrikin Mekah faham. Mereka pakar dalam bahasa, mereka ahli sastra, mereka ahli pidato. Jadi kalau mereka menuduh Quran daripada Nabi Muhammad dan bahasa Al-Quran, bahasa mereka, hurufnya sama, maka logiknya mereka boleh buat seumpama Al-Quran. Dan ada tak ayat yang Allah mencabar orang musyrikin buat seumpama satu surah daripada Al-Quran? Ada. Surah apa? Baqarah ayat 44. 24 baca. Baca lah. Auzubillah dulu. Terjemah. Anda orang Melayu ke orang Arab? Orang Melayu kan? Kenapa Arab boleh baca, Melayu tak boleh? Kan pelik kan? Sebab tu orang Arab, bila dia dengar orang Melayu cakap baca Qurannya lancar makhrajnya, terus dia cakap Arab. Sebab dalam kepala dia apa dah? Mesti fasih bahasa Arab. Bila tanya mas muka, apa? Sebab cara orang Melayu baca Quran kadang-kadang lebih fasih daripada orang Arab kan. Dia sebut makhraj tu sampai mulut tu hiruk kan. Ada seorang dia belajar Quran online. Bila dia baca Quran, kepala dia bergerak. Kan? Orang Melayu bila biasa baca Quran, kepala dia bergerak kan. Jadi guru ni tanya dia, sejak bila salah satu huruf dalam bahasa Arab, makhrajnya ialah kepala. Faham tak? Jadi tak ada huruf makhrajnya kepala. Apa perlu gerakkan kepala? Okey. Jadi Allah nak mencabar. Ayat tadi Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibin. Kalau kamu dalam keraguan, mimma anzalna, dari apa yang kami telah turunkan. Ala abdina, kepada hamba kami, maka Allah cabar. Kalau ragu-ragu lagi Quran, fa'tu bi suratin. Bawalah satu surah min mislihi, yang seumpama Al-Quran. Kemudian wad'u syuhada'akum, panggillah semua pakar-pakar kamu yang hebat untuk buat seumpama satu surah dalam Al-Quran. Kemudian ayat lepas tu Allah kata fa illam taf'alu, kamu tak mungkin mampu dan tak mungkin akan mampu, maka fattaqun nar, takutlah api neraka.
Jadi awal-awal surah ni, kalau ada huruf muqatta'ah, kebiasaannya, selepas tu Allah cerita pasal Quran. Ini bukti huruf-huruf muqatta'ah, dia tak ada makna, tapi ada faedah. Faedah apa dia? Allah nak membuktikan orang musyrikin lemah untuk membuat seumpama Al-Quran, walaupun Al-Quran dalam bahasa mereka, dan hurufnya sama dengan huruf mereka. Okey? Kemudian Allah beritahu, tilka. Tilka apa dia? Demikian itulah. Ada kita jumpa zalika. Ada kita jumpa tilka. Ada beza tak? Macam awal surah Baqarah apa dia? Alif Lam Mim. Zalika. Zalikal kitabu. Kalau kita tengok terjemahan, tilka dengan zalika sama tak terjemahannya? Sama kan? Tapi kenapa bahasa Arab berbeza? Terjemah Melayu sama. Ha? Yang mana muzakkar? Ni zalika untuk perkataan yang muzakkar. Muzakkar. Kalau tilka untuk perkataan yang muannas. Mana nak tahu apa makna muzakkar? Perkataan yang menunjukkan lelaki. Dan muannas perkataan menunjukkan perempuan. Bukan perempuan, bukan jantina. Dia ada satu bahasa yang ada beza perkataan lelaki dengan perempuan. Selain pada bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa apa? Perancis. Syafi'i tahu bahasa Perancis. Boleh tanya dia lah. Dia ada jantina dia. Okey. Jadi, macam mana kita nak tahu? Yang tu perempuan, yang ni lelaki. Yang tu mu'annas, yang ni muzakkar. Mana nak tahu? Salah satunya, ta. Yang ni jamak ni. Tengok ketika dia mufrad. Yatun. Dipanggil apa ni? Ta marbutah. Kalau di akhir perkataan ta marbutah, tilka. Kalau selepas di akhir dia, tak ada ta. Kan? Muzakkar. Zalika. Boleh? Kalau nak bagi tahu, itu sekolah. Madrasatun. Zalika ke tilka? Tilka. Kalau nak bagi tahu kalam, pen. Zalika ke tilka? Zalika. Dapat satu kan? Faham kan? Mudah je bahasa Arab ni. Okey. Demikian itulah ayat. Apa dia ayat? Tak, ayat ni makna apa? Saya dah beritahu beberapa kali. Dalam bahasa Arab apa dia? Alamat. Ayatun, perkataan seerti ialah dalam bahasa Arab alamah. Jadi ayat pun jadi bahasa Melayu, alamat pun bahasa Melayu. Tanda-tanda. Kenapa ayat Quran dipanggil ayat? Sebab kenapa ayat Quran dipanggil ayat? Sebab setiap ayat Quran adalah tanda kewujudan, kebesaran, keagungan Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang berfikir. Jadi, kalau orang tanya, macam mana nak kenal Allah? Jawapannya, nak kenal Allah dan tanda-tanda dia, tanda buat Al-Quran. Sebab setiap ayat Quran adalah tanda kebesaran Allah. Okey? Demikian itulah tanda-tanda. Tanda-tanda kitab, iaitu Al-Quran. Itulah
ayat-ayat Al-Quran. Itulah ayat Alkitab. Alkitab, apa makna dia? Alkitab asal dia makna dia daripada perkataan al-jam'u, yang terhimpun. Yang terhimpun, yang tertulis. Kenapa dia namakan Alkitab? Sebab kitab Quran ni ditulis. Dan tulis Al-Quran ada 3 peringkat. Tulis Al-Quran, 3 peringkat. Pertama, Al-Luh Mahfuz. Peringkat kedua tertulis di Aidi Al-Malaikah, di tangan para malaikat. Peringkat ketiga, Fis Suhuf, sebagaimana yang kita lihat hari ini. Tertulis dalam Quran tu. Sebab tu dipanggil Alkitab. Terkumpul dan tertulis. Okey. Dan Allah kata, tilka. Tilka ni isim isyarah. Makna dia itu. Kalau dekat, ini kan. Kalau bahasa Arab apa dia? Kalau ini, kalau dekat. Hadha. Okey, Quran ni dekat ke jauh daripada kita? Dekat ke jauh? Saya tak yakin dia. Quran ni jauh ataupun dekat dengan kita? Dekat. Kalau dekat, bahasa isyaratnya apa dah? Zalika, tilka ataupun hazihi. Ini kan? Bukan itu. Tapi kenapa Allah guna jauh? Zalika, tilka. Zalika ni ada 2 maksud. Itu tu menunjukkan 2 maksud. Satu jauh, yang kedua kemuliaan. Jadi bila Allah sebut tilka tu bukan makna Quran tu jauh daripada kita, tak. Quran terlalu mulia dan agung. Kita kata itulah ulama. Padahal dia depan kita je. Okey. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang al-mubin, yang jelas. Jelas. Apa yang jelas? Yang jelas. Al-Mubin ni ada 2 maksud. Al-Mubin, satu, Al-Muzhir. Al-Muzhir lil-haqqi minal batil. Yang kedua, Al-Bayyin. Okey, mubin ada 2 maksud. Pertama, mubin ialah al-muzhir, yang menzahirkan al-haq, kebenaran, minal batil, daripada kebatilan. Maksudnya apa? Siapa faham Al-Quran? Baginya cukup jelas antara hak dan batil. Mana hak, mana batil, clear. Bila tu? Bila dia faham Al-Quran. Yang tak jelas antara hak dan batil masih bercampur aduk. Kadang-kadang solat 50 tahun tapi yang batil pun dia sapu. Sebab apa? Sebab tak faham Al-Quran. Quran saja Al-Mubin. Yang kedua, makna dia Al-Bayyin, iaitu jelas. Jelas apa ni? Maksudnya, hukum hakamnya, rahsianya. Kenapa Allah letak perkataan mubin? Jelas. Kita ambil makna yang kedua. Quran ni jelas maksudnya. Kenapa Allah letak perkataan tu? Allah boleh dia nak sebut tilka ayatul kitab. Stop. Tanpa al-mubin. Kenapa? Kenapa? Betul kata-kata Allah. Tapi kenapa Allah letak al-mubin? Jelas. Apa yang Allah nak beritahu?
Quran ni Allah turunkan untuk apa? Hudan? Hudan untuk siapa? Linnas. Jadi nas ni macam-macam, betul? Ada orang beriman, ada orang munafik, ada orang kafir. Ada orang yang cerdik, ada yang kurang cerdik. Jadi kalau Allah turunkan Al-Quran untuk semua manusia, maka mestilah Allah turun Quran dengan jelas. Sebab tujuan untuk orang faham. Masuk akal tak? Allah turun Quran untuk semua orang. Tapi Allah turun Quran dalam bahasa yang susah difahami. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Maka tak sepatut tak timbul Quran ini susah difahami. Sebab Allah dah jelas Al-Mubin. Cuma Al-Mubin Al-Quran kena belajarlah. Kamu matematik pun belajar tak? Dia matematik dengan Quran mana lebih susah? Mana lebih susah? Belajar sekolah ke baca buku kat rumah aja? Belajar sekolah. Matematik yang senang. Lebih senang daripada Quran pun belajar. Betul? Sains dengan Quran mana lebih mudah? Lebih mudah Quran. Kadang-kadang kita susah nak jawab. Nak jawab, Quran tak pernah belajar, nak cakap mudah macam mana kan? Matematik, adakah hudan linnas? Bukan. Sains, adakah hudan linnas? Bukan. Geografi? Tapi subjek ni semua ada di sekolah, betul? Yang hudan linnas? Kebanyakan sekolah tak ada. Kan pelik tu. Pelik tak? Pelik tapi benar. Jadi tak timbul Quran tu susah. Yang susahnya siapa? Sebenarnya yang susah siapa? Orang tu. Orang tu sebagaimana kata ustaz muda kita, Ustaz Haikal, dia kata apa? Quran ni orang kata susah sebab bahasa Arab. Dia kata tak susah sebab dia bagi dalil. Apa dia dalil Ustaz Haikal? Surah Al-Qamar kan? Walaqad yassarnal Quran lizikri fahal. Ustaz Haikal muda lagi, bukan setakat dah hafal, tapi dia boleh faham dan dia boleh bagi orang faham. Kenapa pak cik yang 70 tak faham-faham? Betul tak? Itu tanda Quran tu mudah. Sekarang kita nak kedepankan pendakwah muda. Gulam-gulam ni. Supaya apa? Mencelakkan orang-orang yang bapa-bapa gulam. Okey. Cuba buka surah An-Nahlu. Ayat 89. Okey, cuba terjemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma, pada hari itu nab'asu, kami bangkitkan fi kulli ummatin, pada setiap ummah, syahidan, seorang saksi. Umat Nabi Musa seorang saksi, umat Nabi Isa seorang saksi, umat Nabi Ibrahim seorang saksi. Bila ni hari akhirat? Saksi ke atas mereka, dan saksi itu daripada siapa? Min anfusihim. Siapa? Siapa kalau kaum Nabi Musa, Allah bangkitkan seorang saksi di akhirat. Siapa saksi itu? Nabi mereka lah. Wajibna, dan Allah kata, kami datang dengan engkau pula, wahai Muhammad, sebagai syahidan, saksi kepada haula'i. Nabi Muhammad pula saksi kepada siapa? Semua umat-umat yang terdahulu. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan ke atas engkau kitab. Untuk apa? Tibyanan. Tibyanan sebagai penjelasan. Allah bagi itu jelas. Kenapa kami turunkan Al-Quran? Iaitu sebagai
Tibyanan sebagai penjelasan. Sebagai penjelasan. Tibyanan. Penjelasan apa ni? Sebahagian hukum, sebahagian peraturan ataupun likulli syai'in. Bagi setiap sesuatu. Maksudnya apa? Tidak ada apa masalah melainkan Quran akan selesaikan. Dan sebaliknya, siapa tak cari Quran, masalahnya tak akan selesai. Likulli syai'in. Ada yang kadang-kadang kita baca Quran, tak faham. Kita kena tengok, apa dia? Sunnah Nabi, hadis Nabi, betul? Maka kita jawab, hadis Nabi pun adalah daripada Al-Quran. Apa dalil? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, surah An-Najm ayat 3. Maksud? Tidaklah Nabi Muhammad bercakap dengan hawa nafsu ke, dengan hawa nafsu, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau kita pakai panduan hidup, Quran dan Sunnah, selesai masalah. Tibyanan. Yang semua bermasalah sebab apa? Rujukannya bukan Quran dan Sunnah. Dan juga ada satu ayat, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, Allah perintah, wajib kamu ambil. Surah apa? Surah? Kenapa semua senyap? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ. Ini dalil, wajib ambil yang daripada Rasul. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Cuba tengok. Apa yang atakum, yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, Allah perintah, fakhuzuhu, wajib kamu ambil. Surah Al-Hashr ayat berapa? 9. 7. Ayat 7. Okey. Dan Quran juga sebagai hudan, petunjuk, warahmah dan busra. Apa makna busra? Berita gembira. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang berserah diri kepada Allah. Okey. Balik pada ayat kita. Ayat yang ketiga. Jika kita baca Al-Quran, satu huruf berapa pahala? 10 kan? Kalau kita baca ayat pertama, dapat tak pahala? Berapa huruf? 3. Kalau kita ulang 30 kali, berapa pahala? Tasimin. Kalau kita cerdik, lagi banyak pahala bila kita dapat manfaat dan pengajaran. Okey. Kemudian Allah beritahu, natlu. Natlu. Tala yatlu. Kami baca. Alaika. Ke atas engkau. Sebenarnya yang baca Quran pada Nabi siapa? Jibril. Tapi kalau ayat ini menunjukkan siapa baca? Allah. Allah tak kata Jibril baca ke atas engkau. Kami. Macam mana kita nak faham? Jawapannya, Jibril baca mengikut perintah Allah. Jadi seolah Allah yang baca. Perantaranya, Jibril hanya perantaraan. Kemudian Allah guna perkataan nun. Nun tu menunjukkan apa? Kami. Adakah Allah tu bukan Esa? Tak. Kami dalam masyarakat menunjukkan dua makna. Pertama, menunjukkan ramai. Yang kedua, lita'zim, untuk menunjukkan kebesaran. Kebesaran, kehebatan Allah. Allah guna perkataan kami. Kami baca pada engkau.
Allah ni hebat. Bila Allah hebat, maka yang Allah baca pastilah hebat. Yang kedua, bila Allah hebat dan apa yang Allah baca pastilah hebat dan Allah baca kepada orang yang hebat. Allah tak akan pilih sebarang orang. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad, satu kemuliaan pada Nabi Muhammad. Quran ni Allah baca direct kepada Nabi Muhammad, maka kita kena hormat Nabi. Dia adalah orang yang terpilih daripada Allah. Okey, kami baca apa ni? Min. Dari. Naba. Naba berita. Apa beza dengan khabar? Apa beza? Khabar pun berita kan? Surat khabar. Naba berita besar. Dari berita besar ataupun berita agung. Mana kita tahu nampak berita besar? Apa dalil? Dalilnya surah An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya iaitu tentang apa? An-Naba'il azim. Berita besar apa dah? Apa berita besar yang orang kafir selalu bertanya dan pertikaikan? Hari kiamat itu berita besar. Allah guna perkataan naba. Okey, di sini apa dia ni? Apa yang berita besar ni? Berita Nabi Musa alaihissalam. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Besar tak berita Musa? Besar. Apa bukti? Apa bukti berita Nabi Musa adalah besar? Nampak? Lain pada tu? Apa dia? Apa dia cerita yang paling kerap diulang dalam Quran? Kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Bila cerita tu diulang, menunjukkan cerita tu besar. Dan paling banyak diulang, kisah Nabi Musa. Okey? Dan Fir'aun. Bilhaq. Dengan benar. Kenapa Allah sebut dengan benar? Sebab ada tak cerita Musa yang kita dengar bukan benar? Ada contoh? Contoh apa dia? Nabi Musa, bila pergi belajar dengan Khidir kan, dia makan ikan kan. Lepas tu ikan tu melompat ke laut kan. Lepas tu sambungan cerita apa dia? Jadi ikan sebelah. Duduk kat mana? Yang jual kat pasar tu. Itu cerita Israiliyat. Sebab tu Allah kata, nak tahu cerita Musa dan Fir'aun yang benar, hanya dalam Al-Quran. Selain pada tu, tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, karut. Okey? Sama juga kisah Nabi Nuh kan. Bila kapal dia berlabuh di Bukit Jud. Kan? Habis cerita. Tapi ada cerita sambungan. Apa cerita sambungan? Nabi Nuh kumpul-kumpul kemudian buat bubur Asyura. Orang kita pun itu bukan bilhaq. Orang kita suka cerita, tokoh tambah cerita, lepas tu yang kedua, cerita berkenaan dengan makan. Ada suka. Buat bubur Asyura kan. Kacau 8 jam pun okey. Walaupun makan 2 minit je. Bunyi suara apa ni? Okey. Cerita Musa ni dengan Fir'aun benar untuk siapa ni? Bagi kaum yu'minun. Mereka yu'minu fi'il mudhari', sentiasa beriman. Okey.
Apa pengajaran di sini? Allah nak beritahu kepada Nabi, kami nak baca pada engkau cerita besar tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Bila cerita besar, makna cerita tu penting. Bila penting, pastilah ada pengajaran. Tapi ramai tak faham cerita Nabi Musa dan pengajaran? Mereka tahu. Ramai tak? Ramai ke tak? Tak ramai. Nak banding semua dengan orang Islam semua, ramai yang tak baca. Yang kedua, yang baca pun tak tahu apa pengajaran. Sebab tu Allah kata, yang betul-betul ambil pengajaran siapa? Orang beriman je. Maknanya kita boleh beritahu, siapa yang baca kisah Musa dan Fir'aun dan ambil pengajaran, dan iman dia bertambah, dia betul-betul orang beriman. Semakin dia ambil pengajaran, semakin dia beriman. Satu. Yang kedua, seorang ahli tafsir mengatakan, kisah-kisah para Nabi adalah sumber untuk mendapat iman. Satu, nak dapat iman. Yang kedua, nak tingkatkan iman. Makna apa? Siapa yang baca Quran tak faham langsung, baca kisah pun tak faham, dia tak ada iman ataupun iman dia ada tapi tak makan meningkat. Dapat dalil ayat ni. Kisah Nabi Musa adalah untuk orang yang satu untuk dia beriman, yang kedua untuk tingkatkan iman. Sebab tu buka surah Yusuf ayat 111. Surah Yusuf ayat 111. Okey, cuba terjemah. Laqad kana. Pasti sesungguhnya kana adalah fi qasasihim. Qasas ni jamak Qasas jamak. Kalau mufrad, kalau satu beda. Mana ada kisah? Kisah. Kalau satu, qissatun. Kalau jamak, qasas. Sebab tu surah ni nama dia surah Al-Qisah ke surah Al-Qasas. Kenapa? Sebab banyak kisah dalam surah ni. Jadi bahasa Melayu kisah tu dia ambil daripada Arab. Cuma dia tukar makhraj. Dan dia buat sabdu. Kisah kan? Itulah orang Melayu. Ambil orang punya, ubah. Okey. Allah kata pasti sesungguhnya adalah dalam kisah-kisah mereka. Kisah siapa ni? Para Nabi. Allah sendiri cakap dan Allah guna ni. Harfu taukid. Pasti sesungguhnya dalam kisah-kisah para Nabi yang dalam Quran ada ibratun. Pengajaran. Ni nak pengajaran, nak panduan, nak nasihat, tanya orang. Tanyalah Al-Quran. Sebab tu Allah kata, bukan semua orang ambil pengajaran daripada Quran. Bukan semua orang beriman daripada kisah-kisah Al-Quran. Hanya siapa ni? Li'ulil albab. Untuk orang yang berakal je. Dia baca Quran, dia guna akal, dia berfikir. Apa pengajaran ni? Kenapa Nabi Musa pergi belajar dengan orang bawah dia? Kita ini orang bawah dia kan? Seorang Nabi pergi belajar dengan orang bawah. Apa ibrahnya? Sentiasa merendah diri walaupun Nabi. Kita Nabi pun tak, ulama pun tak. Dah nak sombong kan? Tapi baca kisah Nabi Musa tu dah ratus satu kali. Tak ada ibrah. Kenapa Nabi Musa belajar hanya 3 benda je? Apa pengajarannya? Sebab tak sabar. Kita kenapa belajar bahasa Arab dah syahid? Kenapa? Sebab tak sabar. Tak ambil pengajaran. Itu belajar dalam kelas. Nabi Musa belajar di mana? Tepi pantai panas. Tak ada kelas, tak ada aircon. Hanya berbekalkan ikan sebelah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Makana hadisan yuftara.
Kisah para Nabi dalam Quran bukan hadis, bukan cerita yuftara yang direka-reka. Dia adalah cerita benar. Walakin bahkan cerita kisah para Nabi dalam Quran adalah tasdiqa, membenarkan allazi baina yadayhi. Yang antaranya, apa maksud? Mengesahkan, membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Injil. Tak ada penjanggahan. Bahkan mengesahkan. Kalau kamu beriman dengan Taurat, kenapa tolak Al-Quran? Dia mengesahkan. Tak ada menyanggahi. Ya. Okey. Jadi Allah kata kisah Quran ni, kisah yang bukan direka. Kenapa tak berfikir dan ambil pengajaran? Kita banyak tak baca novel yang direka-reka? Banyak tak? Antaranya? Apa dia? Hikayat Antuah. Cerita benar ke cerita yang yuftara? Yuftara, tapi belajar sampai gerak nak mati dah result A+. Kan? Lepas tu tukar buku lain. Apa dah? Masa saya dulu embun pagi ke apa? Embun pagi. Buku sentiasa bertukar kan? Tapi bukan cerita benar. Cerita direka. Baca, study. Yang ni cerita benar. Tak ada siapa dapat A+. Pelik tak? Okey. Kemudian watafsilah. Dan Quran ni adalah menghuraikan. Kulli syai'in. Setiap sesuatu. Dan ia adalah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Okey, cuba buka surah Yusuf. Ayat 3. Surah Yusuf ayat 3. Ini surah Yusuf ayat 100. Last sekali ayat terakhir. Yang ni awal surah Yusuf. Dan awal dengan penutup ada kaitan. Okey. Nahnu. Kami. Nakussu. Kami itu siapa? Allah. Cuba bayangkan. Kalau bos kita kan, bos kita cakap, kami nak cerita ni, kita fokus tak? Ataupun buat tak tahu? Fokus tak? Walaupun bos kita ialah India. Fokus tak? Fokus. Tapi berapa kali kita baca ayat ni, kami nak cerita ni, terus jalan-jalan sampai khatam. Sangat-sangat tidak kena Tuhan, tak memuliakan Tuhan. Allah kata kami nak cerita pada engkau. Cerita apa? Ahsan. Ahsan. Apa makna ahsan? Cerita ahsan al-qasas. Cerita yang terbaik. Yang kita duk baca macam-macam cerita. Bukan terbaik. Tapi kita ada masa je baca. Kan? Kadang-kadang ulang. Kadang-kadang sampai lebuk buku tu. Sampai tercabuk. Pelik sungguh manusia ni. Allah kata ahsanul qasas. Baca dah lama dah. Tapi tak faham. Dan tak ambil ibrah. Kemudian Allah kata, bima auhayna. Dengan apa yang kami telah wahyukan kepada engkau. Kami nak cerita pada engkau kisah-kisah terbaik. Melalui apa dia? Yang kami wahyu pada engkau, iaitu Azal Quran. Mana cerita apa ni? Cerita terbaik ni. Cerita? Adakah ini surah Yusuf kan? Adakah bermaksud cerita terbaik ni cerita Nabi Yusuf? Bukan. Dalilnya apa? Hazal Quran. Cerita terbaik ialah semua yang dalam Al-Quran. Allah tak kata hazihi as-surah, surah ini. Tak ada satu pun cerita dalam Quran melainkan semuanya ahsan. Dan tengok Allah sifatkan Nabi wa in kunta. Sesungguhnya kunta apa dia? Adalah engkau. Kalau adalah aku, kalau adalah engkau perempuan, baca tiga-tiga. Kunta, kunti, kuntu. Tengok Allah sifatkan Nabi sebelum turun Al-Quran. Sebelum turun Al-Quran, apa sifat Nabi? Wa in kunta, sesungguhnya engkau
min qablihi, sebelum kami ceritakan kisah-kisah terbaik, laminal ghafilin. Engkau adalah apa dia ghafilin? Orang tak tahu. Tak tahu apa. Boleh faham? Bukan saya cakap, Allah cakap, laminal ghafilin. Kunta. Makna apa tu? Bila Nabi jadi hebat? Setelah baca kisah terbaik. Jadi kamu tak mungkin jadi terbaik sehingga kamu baca kisah-kisah terbaik dan ambil pengajaran dalam Al-Quran. Ada satu lagi ayat Allah sebut, Nabi ni tak tahu apa-apa sebelum turun Al-Quran. Maksud tak tahu apa-apa ni ilmu yang bermanfaat. Cuba buka surah ni. Surah apa? Surah ke? Wa ma kunta tadri mal kitab wal iman. Al-Hafiz 30 ajza. Ma kunta tadri. Sakit. Tak keluar? Saya dah bagi surah apa? Betul. Asy-Syura ayat 52. Saya baik ada Google lah. Okey. Wa kadzalika, dan demikian itulah auhayna. Kami telah wahyukan kepada engkau ruhan min amrina. Roh. Roh ni apa dah? Apa makna roh? Kami wahyukan roh. Makna apa tu? Quran lah. Kenapa Allah namakan Quran tu adalah roh? Sebagaimana roh menghidupkan jasad, dan maka begitu juga Quran menghidupkan hati. Quran adalah roh kepada hati. Nabi kata apa dalam satu hadis? Perumpamaan orang yang berzikir pada Allah dengan orang yang tak berzikir ialah seperti orang hidup dan mati. Orang yang sentiasa berzikir, dia hidup. Hidup fizikal dan hidup hati. Orang yang jarang ataupun tak berzikir, orang itu sebenar fizikalnya hidup tapi hatinya mati. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ma kunta, tidaklah engkau tadri. Tadri apa dah? Engkau tak tahu. Sebelum kami turunkan Quran pada engkau, engkau tak tahu. Mal kitab. Apa itu kitab? Engkau tak tahu. Walal iman, dan apa itu iman? Engkau tak tahu. Siapa cakap? Allah. Kalau kita cakap kepada sekumpulan orang, dia kata, mana ada? Nabi memang dah tahu sebelum dah lahir lagi. Betul tak? Dia tak faham Quran. Ni Allah cakap apa? Tadi apa? Wa in kunta laminal ghafilin. Apa masalahnya? Kita cakap apa yang Allah cakap. Tapi akhirnya Nabi jadi orang hebat tak? Bila? Bila dia baca kisah yang terbaik dan jadikan panduan. Walakin, akan tetapi kami jadikannya Quran itu sebagai nur. Yahdi bihi, yang nahdi. Kami memberi petunjuk dengan Al-Quran itu. Man nasya. Siapa yang kami kehendaki. Min ibadina. Wa innaka. Dan engkau pasti tahdi. Tahdi apa dah? Engkau. Wa innaka ni, engkau ni Nabi Muhammad. Engkau ni Nabi Muhammad. La tahdi pasti. Tahdi. Memberi apa? Petunjuk. Ila siratin. Okey, soalan. Nabi boleh tak bagi petunjuk pada orang? Boleh tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Ya ni? Allah guna inna. Sesungguhnya engkau. Nah, lam ni pun taukid. Pasti akan menunjukkan manusia ke jalan yang betul. Ada satu ayat yang kita biasa dengar lah. Yang ni jarang dengar. Wa innaka
La tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Tengok. Tengok ayat Quran. Yang ni Allah kata, la, sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah. Yang ayat ni surah 52, engkau boleh bagi hidayah. Bercanggah tak? Bercanggah tak? Apa pula tak? Yang ni tak boleh. Bercanggah lah. Bercanggah kan? Nampak bercanggah. Kalau orang tanya macam mana? Ustaz, tengok ayat Quran, bercanggah. Ha? Siapa nak jawab? Jadi siapa yang bagi petunjuk? Allah. Yang ni Allah kata Nabi boleh bagi, bukan Allah. Macam mana? Tanya orang lain pula. Jadi siapa yang bagi hidayah? Yang ni Allah kata Nabi. Tak jelas, tak clear. Ha? Menyampaikan apa? Sekarang Allah kata engkau memberi hidayat. Ha? Hidayat ni ada berapa jenis? Dua. Satu, hidayat ilmu. Yang kedua, yang engkau boleh bagi hidayat panduan, nasihat, teguran, Al-Quran. Tapi satu lagi hidayat, nama apa? Hidayat amal dan taufik. Yang hidayat taufik itu, engkau tak boleh bagi. Boleh? Macam Ustaz, boleh tak bagi hidayat pada belajar? Boleh. Tapi dengar sampai habis. Jangan potong video sampai situ je. Ustaz boleh bagi hidayat ilmu, panduan. Tapi hidayat taufik supaya orang tu beramal, Ustaz tak boleh bagi. Itu hak mutlak Allah. Okey. Boleh, ha? Dan satu lagi ayat. Nak bagi tahu, saya nak tekankan di sini. Allah nak cerita Quran sebaik-baik kisah. Tapi malangnya, tak ramai yang berminat nak baca yang terbaik di sisi Allah. Tak ramai. Yang ramai nak baca, cuba buka satu lagi surah Az-Zumar. Ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23. Okey. Cuba dengar hayati apa Allah nak cakap. Saya hanya tolong terjemah aja. Allah kata apa? Allah sendiri bagi tahu. Allah nazzala, menurunkan ahsanal hadis. Tadi ahsan apa? Qasas. Makna cerita-cerita dalam Quran. Sekarang umum. Semua dalam Quran adalah ahsanul hadis. Maknanya tak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai kitaban, satu kitab yang mutasyabihan. Apa makna mutasyabihan? Ha? Siapa tahu mutasyabihan? Ha? Beraneka. Beraneka apa ni? Tak, mutasyabihan menyerupai. Menyerupai, ha? Kuat sikit? Tak. Berulang-ulang masanya. Belum sampai lagi. Ha? Siapa tahu apa makna mutasyabihan? Mutasyabihan makna dia menyerupai. Maksud apa? Bacalah ayat pertama daripada Fatihah sampai An-Nas, mesejnya sama je. Apa dia? Mengajak orang sembah Allah. Melarang orang jangan mersyirik. Sama je mutasyabihat. Dan kalau kita baca daripada awal Al-Quran sampai akhir, mutasyabihat maksud juga ialah tidak ada yang bercanggah. Kalau ada bercanggah, dia bukan mutasyabih. Baca awal lain, tengah lain, akhir lain. Macam buku yang ditulis oleh manusia kan. Hari ni buku tulis macam ni. Tahun depan,
Lain pula. Penulis sama. U-turn. Kan? Boleh? Mutasyabihah ni. Kemudian, masania. Masania apa makna? Masanya berulang. Berulang dari segi apa? Kisah-kisah Nabi Musa, kan? Kisah Nabi Isa berulang-berulang. Kenapa banyak kisah berulang? Untuk apa? Ialah pengajaran sekali cukuplah. Adakah kita baca kisah-kisah Nabi, cerita yang sama berulang-ulang dalam satu buku ada? Tak ada. Tapi dalam Quran, baca surah Baqarah, jumpa Bani Israel. Baca surah Al-Imran, jumpa Bani Israel. Jumpa Nabi Musa. Kan? Kenapa? Supaya ingat. Tapi tak ingat-ingat pun. Sebab Quran, kitab terbiah. Quran nak betulkan hati, nak betul cara berfikir, nak betulkan akhlak. Jadi, pembetulkan akhlak, yang contohnya daripada para Nabi, kena sentiasa diulang. Bila kita lupa, baca akhir, jumpa lagi kisah tu. Manusia mudah lupa. Bukan Melayu, manusia mudah lupa. Okey, kemudian, tengok Allah kata, sebab dia ahsanul hadis, mesti ada kesan. Apa kesannya? Taksyairu minhu julud. Bila baca ahsanul hadis, julud apa dia? Kulit. Taksyairu, gementar, menggigil. Sebab dia kata-kata Allah. Sebab itulah jin bila kali pertama dengar dia kata apa? Inna sami'na. Kami dengar Quran yang sangat menakjubkan. Menggigil. Kita bila menggigil? Sejuk. Lagi? Bila tengok cerita hantu. Menggigil. Baca Quran, khatam 30 juzuk. Sikit pun tak menggigil. Pada cerita hantu tu cerita, mereka buka ahsanul hadis. Malam tu tak boleh tidur. Kenapa? Tengok cerita malam. Okey. Kenapa bila kita dengar ataupun baca Quran, kita tak menggigil? Sebab ni, Allah beritahu. Kulit mana yang menggigil ni? Allazina yakhshawna rabbahum. Orang yang kenal Allah dan takut pada Allah, bila baca Quran, menggigil. Maksudnya, bila kita baca, kita dengar tak menggigil, kita belum takut pada Allah. Innama yakhshallaha. Ada kan? Surah apa? Fatir. Tak ingat lagi, tak boleh cabutlah. Siapa betul-betul? Adam. Okey. Lepas tu, lepas menggigil macam mana? Allah nak bagi tahu sifat orang yang betul-betul kenal Allah dengan Al-Quran. Mula-mula baca, kulit dia menggigil. Lepas tu, semua talinu. Lepas tu, talin. Lembut kulit-kulit mereka dan hati mereka. Mula-mula takut, menggigil, gementar. Lepas tu, lembut, tenang. Tenang kepada apa? Ila zikrillah. Makna Allah sifatkan orang baca Quran ada dua keadaan. Seorang ada dua keadaan. Satu, takut, menggigil. Yang kedua, okey. Kita ada tak dua-dua tu? Ada. Kan ada satu je. Menggigil je sampai habis. Ataupun tenang je sampai tertidur. Jujurlah. Tak ada kan? Jujur kan? Mengaku je lah. Dia pepatah Arab dia kata apa? Ambil pepatah Arab. Dia Quran tak menggigil. As-sarahatu kan? Itu hadis. As-sarahatu nuqtatul islah. Faham? Sarahah apa dia? Sarahah ni betul terang. Jujur. Adalah nuktah.
Noktah dia jadi bahasa Melayu. Noktah permulaan kepada islah. Mana kalau kita nak baiki diri, permulaannya apa dah? Mengaku. Jangan tak mengaku. Saya ada ketika menggigil Ustaz. Kan? Ada ketika tenang je. Bila tu? Mula-mula baca, menggigil. Lepas tu tenang. Maksud dia apa dah? Dah tidur tu. Okey. Tengok. Macam mana kita nak faham? Ada ketika menggigil, ada ketika tenang. Bila dia menggigil, bila dia tenang. Di Quran ni ada dua je. Satu Bashir. Yang kedua, bila dengar cerita pasal azab, pasal makanan ahli neraka, takut menggigil. Macam Umar diceritakan pernah, bila baca pasal ayat azab, dia sakit sebulan. Bukan setakat menggigil, sakit. Lepas tu bila baca tentang balasan syurga nikmat, tenang sikit. Jadi kalau kita tak ada dua keadaan ni, muhasabah dirilah. Muhasabah. Mana hati kita ada masalah. Sebab tu Allah kata, zalika itulah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha. Kadang-kadang saya sakit hati juga kan. Yang buat filem-filem yang menakutkan. Hebatnya dia sampai box office filem tu. Padahal dia lakon je. Mengarut maksiat kan. Tapi ramai orang pergi. Berbayar pula. Dan balik. Cerita pada orang pula tengok. Dan dua-dua menggigil. Cerita lakonan semua. Yang ni patut betul-betul menggigil. Langsung tak baca. Kalau baca pun sikit, tertidur. Betul tak? Teruk tak hubungan kita dengan Al-Quran? Teruk. Lagi parah apa dia? Kita... Antara sebab kita tak terasa apa-apa, sebab kita tak faham. Lagi parah apa dia? Bila ada usaha nak faham, orang kata pula, kan bengong tu. Saya lagi sakit hati. Yang Allah mencela orang tak faham, tak ada perasaan bila baca Quran. Dan kita pun nak supaya orang ada perasaan tu. Orang pula tak suka. Okey. Sekarang hilang dah sakit hati. Dapat lepas dah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Panjang ke ayat ni? Oh, panjang. Tak boleh bacakan, Takut terlebih menggigil. Okey, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah besok, pagi besok kelas hadis. Ustaz Osama macam biasa pukul 10.30. Kemudian malam besok tadabbur. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل